العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Bab yang kelima, beriman dengan Allah, iaitu tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah apa makna? Apa makna tauhid uluhiyah? Ya. Siapa tahu? Sebelum ini kita telah belajar tentang tauhid rububiyah, iaitu mempercayai Allah menjadikan, mengatur, mengurus alam ini. Adapun tauhid uluhiyah, keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak disembah. Termasuk di dalam la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah. Di dalam lafaz syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu disebut sebagai tauhid uluhiyah. Jadi uluhiyah ni daripada perkataan ilah. Ilah pula daripada perkataan aliha ya'lahu ilahan. Sesuatu yang disembah dipanggil Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Adakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad, ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Maksudnya segala dorongan hawa nafsu, desakan, ajakan hawa nafsu dipatuhi, diikuti. Sepatutnya suruhan dan juga arahan daripada Allah dipatuhi. Jadi dia telah mematuhi kehendak hawa nafsu dia. Jadi dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Sebab ilah di situ dengan maksud sesuatu yang disembah. Cuma ilah itu terbahagi kepada dua, ilahul haq wa ilahul batin. Ilahul haq yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang layak disembah. Adapun ilahul batil, tuhan-tuhan yang lain yang disembah oleh orang yang bukan Islam. Okey, terus. Pendahuluan. Tauhid uluhiyah merupakan matlamat tauhid rububiyah. Manusia tidak mungkin akan melakukan tauhid uluhiyah kalau mereka tidak melakukan tauhid rububiyah terlebih dahulu. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, tauhid rububiyah yang tidak berakhir dengan uluhiyah pula tidak ada makna. Tauhid uluhiyah merupakan kunci surga dan jalan selamat menuju ke akhirat. Ia memindahkan kehidupan manusia daripada kecelakaan kepada kebaikan. Tauhid uluhiyah mengumpulkan sekaligus antara ikrar hati dengan amalan soleh. Di samping itu, ia juga menjadi pemisah antara Islam dan syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amalan yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Okey. Tauhid uluhiyah ini adalah merupakan matlamat kepada tauhid rububiyah. Peringkat permulaannya, di sudut asasnya, apabila seseorang itu mengaku Allah Ta'ala menjadikan alam dan mengurus, mengatur alam. Jadi bukan setakat itu saja, terhenti setakat dia mengaku je. Setakat dia mengaku Allah Ta'ala menjadikan alam dan mengurus alam. Dia ada matlamat dia. Hasil ataupun kesan dia mengaku Allah Ta'ala itu menjadikan alam, kesan dia apa dia? Hasil dia membawa kepada ketundukan, membawa kepada penyembahan, membawa kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebarang syirik. Itu matlamat kepada tauhid rububiyah. Bukan sahaja dia mengaku,
mengiktiraf Allah Ta'ala yang pencipta alam, tapi tanpa diikuti dengan menyembah. Dia terhenti setakat tu je. Jadi tak. Jadi maksud mempelajari tauhid rububiyah ini hasil mengetahui Allah Ta'ala itu berkuasa. Dia kena bertindak untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan sebarang syirik. Syirik itu apa dia? Menyengutukan Allah, menduakan Allah, menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbilang. Okey, terus. Ini berbeza dengan tauhid rububiyah, di mana ia diimani oleh orang-orang musyrik Arab. Mereka percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Tuhan pemberi rezeki dan pencipta segala-galanya. Namun mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa la yaqulunna Allah, qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Maksudnya, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan perbezaan syirik. Maksud tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah melibatkan mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba. Ia juga dinamakan sebagai tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah merujuk kepada i'tiqad yang jelas pasti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ilah yang sebenar dan tidak ada ilah selain daripadanya. Segala Tuhan yang disembah selain daripada Allah adalah batil. Begitu juga dengan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ibadat, ketundukan dan ketaatan yang bersifat mutlak. Tidak boleh mensyirikkannya dengan sesuatu tanpa mengira sesuatu itu. Ibadah tidak dilakukan kepada yang lain selain daripadanya, seperti solat, puasa, zakat, haji, doa, memohon pertolongan, melakukan nazar, menyembelih binatang, bertawakal, takut, harap, cinta dan lain-lain. Ibadah zahir. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Maksudnya, Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Jadi kenapa orang musyrikin Arab Mekah ni dipanggil orang musyrikin? Kafir Mekah dipanggil orang musyrikin, golongan musyrik. Sebab apa? Sedangkan dia mengiktiraf Allah Ta'ala menjadikan alam. Kerana di sana tidak wujud tauhid apa tadi? Rububiyah ada, uluhiyah tak ada. Sebahagian daripada maksud tauhid uluhiyah ni kita berdoa, beribadat, sembahyang, nazar, sembelih, semua kerana Allah. Sebab tu bila kita sembelih kita percaya bismillah, dengan nama Allah. Adapun orang kafir Mekah, dia sembelih dengan dia baca dengan nama Tuhan dia, Bismillati wal Uzza, dengan nama Tuhan Lata dan juga Uzza. Tuhan dia banyak kan, 360 berhala. Jadi berhala yang paling besar Lata wal Uzza. Lalu bila disembelih dia tak sebut nama Allah. Maknanya di sudut tauhid uluhiyah tang penyembelihan, dia telah mengiktiraf bahawa berhala itu Tuhan. Lalu disembelih kerana berhala dia dan dinazarkan untuk berhala. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan makan bangkai, darah, daging babi dan seseekor binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tak sebut nama Allah, sebut apa? Sebut nama berhala dia, Bismillati wal Uzza. Lalu disembelih dengan nama Tuhan Lata wal Uzza. Maka di sudut penyembelihan sepatutnya dia serah kepada Allah. Sembelih sebahagian daripada bentuk ibadah. Bila ibadah kena tumpu kepada Allah, tidak boleh kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi sebab tu mereka dipanggil musyrik. Asyraku yusyriku isyrakan, musyrikun musyrakun. Musyrik maknanya menyekutukan. Allah Ta'ala pun dia percaya. Kalau tang tawaf, dia tu disembah Allah. Mereka sebab apa mereka melakukan ibadah tawaf, haji? Sebab itu suatu ibadah nenek moyang turun-temurun daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail AS. Tentu dia ikut, tentu dia sembah Allah. Adapun tang menyembelih, tang nazar, dia sembah tokong. Itu yang kata syirik. Jadi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa maksud? La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Berhala, tokong, kayu, patung dan sebagainya tak layak. Tetapi kalau Allah Ta'ala pun disembah di dalam sesuatu ibadat, dalam ibadat yang lain pula sembah tokong, berhala, itu dipanggil musyrik, menyungutukan, menduakan, menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berbilang. Sebab itu bila Allah Nabi SAW ajak musyrikin Mekah supaya sembah Allah, tinggal sembahan-sembahan berhala. Lalu musyrikin kata, ahwa min fiddatin am huwa min zahabin aw min fiddatin. Adakah Tuhan kamu lebih istimewa, lebih hebat, lebih mulia daripada Tuhan kami? Tuhan kami dibuat daripada batu, daripada kayu. Tuhan kamu hebat sangat ke sehingga nak meninggalkan sembahan Tuhan kami supaya menyembah Tuhan kamu? Tuhan kamu sudah tentu lebih mulia, lebih hebat, iaitu buat daripada emas ataupun perak. Kalau kayu dengan emas mana lebih berharga, lebih bernilai? Kayu, batu dengan emas dengan perak. Sudah tentu emas dan perak lebih bernilai. Nampak? Jadi sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala tu esa bukan buat daripada emas. Kalau kita buat dia, kitalah Tuhan. Sebab Tuhan bersifat dengan mencipta. Tapi Allah Ta'ala tu mencipta, dia yang buat manusia, dia yang buat makhluk. Allahus Samad, Allah Ta'ala tempat bergantung. Berhala, tokong, kayu, batu yang disembah bukan tempat bergantung. Bila ada masalah, doa kepada berhala. Berhala boleh bagi manfaat? Kayu, pokok kayu boleh bagi manfaat? Tak boleh. Allahus Samad, Allah Ta'ala tempat bergantung. Bila ada sesuatu kemusykilan, sesuatu masalah, sesuatu keperluan, sesuatu hajat, kita berdoa kepada Allah. Sebab Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau dia beranak, maka dia sifat makhluk. Kalau dia ada anak ataupun ada ibu, sifat makhluk lah. Sebab apa orang perlukan anak, perlukan ibu? Karena perlukan kepada bantuan, perlukan kepada pertolongan. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Bila terkaya apa maksud? Tak berhajat, tak perlu kepada pihak lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah Ta'ala tak setara, tak sebanding, tak sama, tak sekufu dengan sesuatu. Jadi bila orang musyrik ini dianggap musyrik kerana walaupun dia mengiktiraf Allah Ta'ala yang menjadikan alam, tetapi tidak membawa, selepas pengiktirafan dia, tidak membawa kepada penyembahan Allah secara mutlak. Ini masih lagi menganggap ada lagi Tuhan yang lain daripada Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu illa rabbih. Innahu la yuflihul kafirun." Maksudnya, dan siapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tuhan lain disembah, Allah Ta'ala boleh sembah. Tu dia panggil menyengutukan, mensyirikkan. Okey, terus. Dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hukumannya dan balasan amalan yang jahat itu disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya. Tauhid uluhiyah merupakan tauhid yang diseru oleh para rasul. Membantahnya menyebabkan bangsa-bangsa terdahulu terjumus ke dalam kemusnahan. Ia merupakan perkara pertama dalam agama, akhir, batin dan zahirnya. Ia merupakan dakwah para rasul dan dakwah yang terakhir mereka. Kerananya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Malah pedang-pedang dihunus. Ia membezakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir, dan ahli syurga dengan ahli neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya, dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadahlah kamu kepada aku. Maksud ilah dengan roh. Menurut Abu Haytham, kalimah Allah berasal daripada ilah. Dia tidak menjadi ilah sehingga dia menjadi Tuhan yang berhak disembah. Bagi penyembahannya pula, dia adalah Tuhan yang maha pencipta, pemberi rezeki, pengurus,
dan berkuasa di atas segala sesuatu. Imam Ibn Qayyim pula menyatakan nama Allah menunjukkan dia adalah Tuhan yang berhak disembah dan dipertuhankan oleh segala makhluk dari segi kasih sayang, pengagungan, ketundukan dan tempat tumpuan harapan bagi melepaskan segala hajat dan membendung segala kemudaratan. Permulaan dakwah para rasul tertumpu kepada seruan ke arah melakukan ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Maksudnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas menjelaskan tentang perakuan tentang Allah dan ibadah terhadapnya. Kalimah ilah dalam hadis di atas bermaksud Tuhan yang berhak disembah. Rasulullah SAW tidak menyebut tidak ada Rabb melainkan Allah. Sementara kalimah Ar-Rabb merujuk kepada Tuhan yang memelihara, mencipta, memberi rezeki, menolong, memberi petunjuk dan lain-lain. Nama ini sesuai untuk permohonan, pertolongan dan permintaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Maksudnya, mereka berdua merayu, "Wahai Tuhan kami telah menghina diri kami sendiri. Dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi." Menurut Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, oleh kerana jiwa manusia berhajat kepada Tuhan yang boleh menunaikan hajat mereka yang bersifat jangka pendek dan juga jangka panjang, dan bukan Tuhan yang berhak mereka sembah, maka perakuan mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala mendahului perakuan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Doa memohon pertolongan dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak berbanding dengan melakukan ibadah dan menyerah diri kepadanya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul untuk menyeru masyarakat supaya menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang tidak ada sekutu baginya. Ia merupakan maksud dan melengkapkan perakuan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila bertindak sembah Allah, barulah pengakuan kita, pengiktirafan kita Allah Taala yang menjadikan alam, barulah pengiktirafan itu lengkap, sempurna, kamil. Kalau tidak, tak sempurna iktiraf, tapi tidak diikuti dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus kedudukan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan umat Islam. Hal tersebut kerana tauhid uluhiyah merupakan kewajipan pertama yang wajib dilakukan oleh seseorang mukallaf, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang disyariatkannya, yang menjelma dalam kalimah syahadah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Ia dapat dilihat dalam pelbagai aspek, antaranya kesemua para rasul menyeru ke arah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut." Maka di antara mereka yang menerima seruan rasul itu ada yang diberi hidayah petunjuk dari Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Apalagi asal manusia adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berlaku sepanjang 10 kurun antara Nabi Adam AS sehingga ke zaman Nabi Nuh AS. Setelah itu baru muncul amalan syirik dalam kalangan masyarakat. Jadi bila zaman Nabi Adam tu terpelihara di sudut pengabdian, ketundukan hanya kepada Allah. Walaupun anak Nabi Adam ni Qabil dan Habil berlaku perbalahan, krisis, perselisihan, tetapi masih menganggap Allah Ta'ala Tuhan,
mereka tak buat berhala, masih menyembah Allah. Dah berlalu masa yang begitu panjang, barulah muncul syirik, iaitu manusia menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkembang munculnya di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Okey, terus. B. Syirik yang berlaku dalam kalangan masyarakat manusia adalah berlaku dalam bentuk syirik dari segi uluhiyah, dan bukan syirik kerana menafikan kewujudan Tuhan dan keesaannya dari segi penciptaan dan pemberian rezeki. C. Matlamat penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku. Oleh kerana itu tidak pelik apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya menyembahnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.